Wallahu a'lam. Kadang-kadang orang kita kan, yang mana kita masih lagi dalam perbicaraan tentang mampu kahwin dengan tak mampu kahwin macam mana. Yang pada ayat yang terdahulu, ayat yang ke-25, sikit kita selingan ulangan balik. Allah Ta'ala memberitahu kepada lelaki-lelaki, wa man lam yastati' minkum taulan ayyankihal muhsanatil mu'minat wa mimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kamu yang taulan, yakni tak mampu, taulan ini dia tak mampu untuk berkahwin dengan mukmin, dengan perempuan yang beriman, yang merdeka, maka kata Allah, fa mimma malakat aymanukum, ambillah hamba-hamba perempuan yang ada pada kamu. Kalau kamu tak mampu nak kahwin dengan perempuan yang merdeka, maksud dia macam saya beritahu minggu lalu, dah tak kerja pun tak ada, tapi nak kahwin, maka bolehlah kamu berkahwin mengambil hamba yang ada pada kamu. Hamba pun tak ada, perempuan pun tak ada, duit pun tak ada. Habis nak buat apa? Duduk diam-diam. Berpuasalah. Rasulullah jangan berpuasalah. Jangan duk pergi kacau orang punya. Jangan pergi kacau isteri orang haram. Jangan pergi kacau tunang orang haram. Jangan pergi kacau anak-anak dara orang pun haram. Sebaliknya, Nabi menganjurkan untuk umat Islam yang beriman agar menahan syahwat, menahan keinginan dengan berpuasalah, iaitu puasa pada setiap Isnin dan juga Khamis bagi membedung perasaan syahwat tu. Itu yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Di samping berpuasa, mereka juga dikehendaki untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan pada waktu petang. Tak kira lah sama ada lelaki ataupun perempuan. Perempuan pun ada keinginan, betul tak? Cacat, ada setengah orang cacat yang berkeinginan juga kan. Kita tengok dia tu tak cukup. Tak cukup pun, yang tu dia cukup. Dan ada ketiga. Kalau kita tengok macam musim kucing mengawan tu kan, cukup akal ke kucing tu? Dia tak cukup akal. Lepas tu dia tak kira depan orang 1000 boleh buat. Habislah ni manusia pun dah jadi macam tu. Tak kisah dah, no? Depan khalayak ramai pun boleh melakukan maksiat. Yang tu dah kurang akal. Hanya yang ada nafsu semata-mata. Jadi taraf dia sama dengan binatang lah, no? Tak ada rasa malu, tak ada rasa berdosa. Tarafnya sama dengan binatang. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, boleh menjatuhkan dia bawah daripada binatang. Dah hasil perbuatan yang haram tu, melahirkan zuriat, buang pula anak tu. Itu menyebabkan dia punya taraf bawah daripada binatang. Dan kata Allah, wallahu a'lam. Kita tahu wallahu a'lam, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Maha mengetahui ni maksudnya tak boleh sembunyi sikit pun. Perasaan pun kita tak boleh sembunyi. Tapi adakah berdosa kalau kita ada pendam satu perasaan kasih dan sayang pada orang yang terlarang? Tak salah, tak berdosa. Berkenan sangat tapi dia milik orang lain. Biarlah duk puja dalam hatilah. Duk merindu seorang-seorang tak apa. Tapi yang menjadi syiriknya, pergi jumpa bomo buat bagi kau tu jadi bodoh kah, buat bagi kau tu gila-gila dekat dia kah, yang tu dinamakan haram. Kita kena faham, kita kena tahu ada satu zat yang tak pernah tidur, sentiasa mengetahui setiap apa yang terdetik di dalam hati kita. Jadi dikatakan Allah Ta'ala itu Maha mengetahui, amat mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Bi'imanikum ba'dukum min ba'din. Dia Maha mengetahui dengan sebahagian, dengan sebahagian yang ada dalam diri kamu dan diri kamu yang lain. Makna dia, Allah tahu nak kahwin tapi tak berkemampuan, taulan, tak ada kemampuan.
Tidak pun dia nak kahwin. Yang ada hanya mas kahwin semata-mata. Untuk nafkah harian tak ada. Pun ada juga. Macam kita tengok seorang sahabat Rasulullah. Dia punya nak kahwin. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tanya dia, apa yang ada kemampuan pada kamu? Dia kata, aku hanya boleh memberi mas kahwin. Rasulullah tanya dia, mas kahwin apa yang ada pada kamu? Dia habaklah sepasang pakaian yang boleh dibuat untuk berkahwin. Rasulullah tanya dia, adakah pujaan hati contohnya? Macam, adakah hang berkenan kat siapa-siapa? Okey. Dia kata kepada Nabi SAW, sesungguhnya aku tak ada kat siapa. Maksud dia tak adalah pujaan hati dan siapa-siapa. Janji aku boleh kahwin sudah, demi menyempurnakan syariat dia. Jadi Rasulullah kata, kalau macam tu nak serah dekat aku, ya carilah siapa pun. Ada orang yang macam tu, dia tak ada berkenan kat siapa-siapa. Jadi tak apalah, tolong sak cari. Bila dia kata tolong sak cari tu, kita pun tolonglah cari. Orang tua-tua panggil jadi apa? Pinang muda. Yang duduk di tengah-tengah tu. Dia ni pun cari punya cari. Rasulullah ni, dia kalau mencari, baginda senang dapat. Kalau Nabi punya rekomen ni semua orang mak. Nabi akan beritahu dia miskin. Tak apa, miskin pun tak apa. Bapak tu kata miskin pun tak apa. Tapi dia hanya ada mas kahwin semata-mata. Tak apa, kata keluarga si perempuan tu, kalau dia ada mas kahwin pun, apabila dia berkahwin, rezeki akan datang kemudian. Jadi sebagai ibu bapa, berhak dah untuk memilih calon menantu. Berhak. Kalau main meminang ada apa, adalah biji motor buruk nak buat mas kahwin. Oh, tak boleh lah. So ni tak ada apa nak makan, takkan nak kekah motor buruk tu. Jadi berhak tak berdosa untuk kedua ibu bapa menolak peminangan. Mata duitan. Bukan kira mata duitan ataupun tidak. Memang kita beriman dengan Allah. Rezeki itu milik Allah. Allah akan bagi. Tetapi sebagai wali kepada si pengantin perempuan, dia berhak untuk menolak. Tak berdosa. Awak yang tak bagi dia tu bagus. Bagus, memang bagus. Tapi sampai apa pun tak ada ni, nak pergi serah ke bulat-bulat. Tapi kalau nak bagi pun boleh, dengan rasa tawakal pada Allah, terpulang pada hati. Dan rezeki akan datang kemudian. Yang tu kalau orang yang tinggi tawakal dia. Tak apalah, kata awak berani bagi, dia kerja apa tak? Tak apalah bagi, aku yakin kerja dia akan datang kemudian. Kalau aku tak bagilah, anak aku nyamuk sekok pun tak pernah gigit. Lapak pun tak pernah tu nak makan apalah. Adalah cakap-cakap orang kan. Biasanya kalau orang membina, orang akan tanya kerja. Betul tak ke? Kerja apa? Tak kerja lagi. Tak kerja lagi, nak pergi kahwin. Orang tinggal tahu itu. Tak kerja lagi, jangan duk bagilah. Nak makan apa? Biasanya orang kata nak makan apa lah. Kan? Sebab nak tidur ni tak motor buruk tu pun boleh tidur. Tapi nak makan tu masalah nak makan. Takkan nak irit wayar sikit-sikit. Nak irit tayar sikit-sikit. Kita makan tayar ni lah ini. Anggaplah macam makan sotong kering tu. Tak boleh juga. Jadi sebagai wali, berhak untuk memilih. Kalau anak tak tu dia tak kisahlah, tak apalah, elok bagi mak, elok lah kat dia, elok pak kata elok, dia apa elok lah. Dulu-dulu lah. Lah ni mungkin dah ada sikit-sikit lagi yang macam tu. Tapi kalau hak yang bukan macam tu, jangan cik duk pandai-pandai lah. Hambuk balik main kerja bagus. Pak dia abang, kerja bagus, rumah ada, semua kereta motor dah. Hang apa lagi? Hang kahwin, cik tak mau, cik tak cinta kat dia. Cik nak makan cinta dia. Ada di antara wali yang, wali tu wali mujibir. Maksud wali mujibir ni, dia boleh paksa anak dia. Tapi kalau paksa sangat, zaman hari ni, so dia ditulislah di cermin, selamat tinggal mak dan ayah. Kayaulah mak dengan ayah orang tu kan. Nak paksa juga kan. Kalau dulu tak apalah. Mereka kira tunggu umur 12 tahun bagi nikah. Aduhlah, kita baru nak naik tingkatan satu Pasal apa? Ni yang Allah Ta'ala kata, aku tahu keadaan diri kamu, syahwat kamu, keinginan kamu. Allah Ta'ala tahu. Jadi jikalau kamu mampu, maka berkahwinlah
dengan orang yang kamu berkenan. Tak salah, sebab tu di dalam kitab yang kena perbicaraan bab munakahat, iaitu nikah kahwin ni, bila mana kita nak kahwin, disunatkan kita untuk melihat wajah. Walaupun melihat kepada mahram itu adalah dosa kecil, tapi bila nak kahwin harus pisat tengok muka menjadilah. Jangan sat lagi hari ni yang tengok orang lain, esok hari akad nikah orang lain. Nah, mungkin mak dia bagi terlebih makan, dia jadi besar. Hai, kata aku tengok halus je. Nah, awak jadi besar ni. Dalam tempoh tu dia seronok nak kahwin, dia lalu makan, dia naik kembung. Nah, ada juga yang situ. Jadi diharuskan untuk melihat pasangan ketika mana kamu hendak berkahwin. Ni yang dimaksudkan Allah Ta'ala itu maha mengetahui akan kehendak kamu. Biasanya kalau orang nak kahwin ni nak tengok muka. Orang akan tanya kerja apa, lepas tu tanya keturunan. Hak yang beragama tu last. Nah, sedangkan agama tu Allah Ta'ala kira nombor 1. Lepas habis kerja tu mengaji mana? Lulusan tinggi kena simpan mahar lagi tinggi lah. Dia ikut kelulusan dia, banyak duit habis. Mak pak dia perambil duit banyak, nak bagi ngaji, nak dapat terus tu lalat terlampau tinggi. Akhirnya orang takut. Orang takut. Ada yang akhirnya Allah Ta'ala tak bagi kat dia jodoh waktu tu. Allah simpan di akhirat untuk didatangi dengan wildan. Siapa wildan? Bidadari lelaki. Kalau kata jodoh tak sampai untuk dia, bagi tahu dekat dia, sebenarnya dia dah ada suami, bidadari lelaki yang menanti di syurga. Seronoklah. Jadi taklah sedih sangat awak lah, aku ni tak ada pasangan. Rupa-rupanya Allah Ta'ala menjanjikan sesuatu yang lebih baik. Kalau dapat bidadari lelaki, tak payah memakat perut dah. Tak payah suruh dia pergi kerja dah. Allah kaya. Allah maha kaya. Apa hama semua dapat. Kita ni bila apa kita mahu semua dapat, tak gaduh pergi kerja dah lah. Kerja apa orang pergi kerja tu? Sebab dia nak cari nafkah. Ni kata Allah Ta'ala tu dah tahu dah. Keinginan kamu macam mana yang kamu ingini. Kalau tanyalah hari ni kepada orang yang tak ada siapa-siapa lagi dalam hidup dia, kalau hang nak kahwin lelaki idaman, pertama carry sangat. Mula dia bagi dah kat hang carry, lepas tu dia tak carry dah. Lepas tu hak yang kerja bagus, rumah besar, kereta besar. Tak ada lah. Itu impian. Yang mana kalau bernasib baik Allah bagi. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kat kita di dunia, ingat Allah Ta'ala simpan kat aku di akhirat. Allah Ta'ala tak bagi kepada aku apa yang aku minta hari ni, Allah akan bagi di akhirat. Allah tu maha mengetahui. Kita kena faham kehendak Allah. Cuma yang membuatkan kita rasa sedih, kita rasa tak redha dengan hidup ni, kita rasa tak puas dengan hidup ni, sebab kita tak faham dengan kehendak Allah. Bila kita faham, aku minta lain, awak aku dapat lain, Allah Ta'ala tahu. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala tahu punya benda tu tak baik buat kamu. Yang ni yang baik buat kamu. Ambillah yang ni. Allah simpan di akhirat. Tengok dapat di akhirat. Alhamdulillah aku dapat di sini, patutlah aku tak dapat di sana. Sebab nikmat di akhirat itu beratus-ratus ribu kali ganda daripada nikmat yang diperolehi di dunia. Jadi alhamdulillah, apa yang kita minta selama ni, kalau dapat pun alhamdulillah, kalau tak dapat pun alhamdulillah. Sebagai hamba yang bersyukur, kita berucaplah alhamdulillah dalam keadaan apapun. Lepas tu kata Allah, fankihuhunna biizni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Okey. Maka berkahwinlah kamu dengan mereka dengan izin ahli-ahli mereka. Baik di sini dah abang. Kalaulah seorang hamba tu, ni cerita yang ada yang menjadi hamba. Hamba tu ada tuan dia. Dia nak kahwin dengan hamba. Ini bercinta hamba dengan hamba. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Satu ketika dulu, apabila hamba berkenan dengan hamba. Hamba berkenan dengan hamba. Jadi kata si tuan ni, kalau hang nak kahwin, hang kena berdeka daripada aku. Tuan tu baik.
Tapi dia kata aku bagi kemerdekaan separuh je. Itu dipanggil hamba muba'ad. Hamba yang separuh diri dia merdeka, bebas, separuh lagi hamba. Jadi lah ni hang, apa yang khidmat dekat aku bayar gaji, kata tuan dia. Gaji tu dia kena himpun duit tu untuk memerdekakan diri dia. Bila cukup duit tu, dia bayar balik kat tuan dia sebagai membeli kemerdekaan dia. Tu hamba muba'ad, ataupun disebut hamba kitabiah. Hamba dia macam jenis hamba. Lepas tu dia berkenan dekat seorang lagi hamba. Hamba yang dia berkenan ni ada tuan. Bila ada tuan, kena minta izin tuan dia. Bila minta izin tuan dia, kalaulah tuan dia bagi, tu kata Allah, fankihuhunna biiznin Rabbi. Dia kata kalaulah dapat daripada hati dia, dapat kamu menangi, dapat kamu miliki, kena minta kat tuan dia. Bukan boleh buat pelari macam tu saja. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, kata Allah Ta'ala, dan berilah mas kahwin. Berilah mas kahwin kepada mereka dengan cara baik. Mas kahwin ni wajib walaupun sebentuk cincin besi. Susah sangat-sangat. Kerja apa? Kerja kutip sampah saja. Jadi jumpalah sebentuk cincin besi. Inilah mas kahwin saya. Kalaulah wali dia setuju, tak apalah cincin besi pun cincin besi, hampir basuh sikit lah daripada duduk sampah tu, moment ke terima. Baiknya wali ni lah, wali terbaik ni, wali mujibir, dia ada hak tak bagi. Tapi oleh kerana dia ingat tak apalah bagi pilah, nanti mana nak tahu korek-korek sampah jumpa harta karun orang seperti lebih kaya daripada menteri. Kalau kata dia tak bagi, maka tak boleh. Dan lantaran itu dia kata bila dah ada mas kahwin itu, bagilah dengan cara baik. Maksud, carilah, kalau nak bagi mas kahwin tu, carilah elok sikit. Tapi Rasulullah kata walaupun sebentuk cincin besi. Mana dia biar ada nampak. Sampai apa pun tak boleh nak bagi ni apa benda nah. Susah-susah kata orang tua tak usah menikah lah. Tak usah menikah lah. Orang cik nak kahwin juga. Habis hang kerja pun tak. Duit pun tak ada. Apa pun tak ada. Mas kahwin apa pun tak ada. Kalau tadi ada juga sebiji betul buruk. Ni cincin besi pun tak ada. Payah-payah tak usah menikah lah. Dalam bahasa yang lebih kasar, dia kata tak usah menikah lah. Lagu ni hidup sekarang mati tak mahu. Mati tak mahu tu pasal apa? Pasal duduk gantung dia orang lagi ada juga yang jenis bewok hidup ni kerja pun tak mau. Penyegan. Inilah ujian untuk orang yang rajin. Orang penyegan ni ujian untuk orang yang rajin. Aku ni punya kerja lah, pergi bulan balik bulan, pergi bintang balik bintang. Hampa boleh duduk driver katil saja. Dah tengok kita buat sakit belakang. Awak tak sakit belakang, hang pidok sampai tak bangkit-bangkit. Ujian untuk yang rajin. Allah. Kita yang dinamakan manusia kan, dihidupkan dalam susah payah. Kita tangani susah payah itu dengan redha, dengan senang hati. Aku terima, ya Allah. Aku redha, ya Allah. Maka kita akan boleh hidup dengan gembira. Sebab apa? Sebab kita boleh menangani ujian Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang redha. Nak dapat redha ni susah tak? Didik hati, bisik pada hati. Allah Taala takkan bagi pada kamu melainkan dia tahu hang boleh bawa. Sebab tu dia bagi. Kan? Kalau kata kita tak boleh bawa, Allah Taala tak bagi. Dia ni tak tahan, sekejap lagi dia mau riau. Selagi kata dia boleh duduk kerja tu, dia kuat lah. Dia sihat lah tu. Dia kata Allah, kahwinlah elok-elok. Bukan berzina. Bukan berzina. Ghaira musafihat. Bukan berzina. Wala muttakhidati akhdan. Dan bukan mengambil kekasih simpanan ni. Muttakhidati akhdan ni maksud dia, jangan jadi perempuan simpanan ataupun melanggan pelacur. Kalau untuk perempuan, Allah Ta'ala kata jangan jadi perempuan simpanan siapa-siapa.
Kalau untuk lelaki, jangan melanggar pelacur dengan sebab kamu tak mampu nak kahwin. Nah, yang tu dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishah. Tetapi apabila mereka sudah berkahwin, kemudian mereka mengerjakan kejahatan, maka adalah fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat. Maka adalah bagi mereka itu separuh daripada azab yang dikenakan. Nah, maksudnya macam ni. Kan tadi kita cerita tentang bercinta dengan perempuan hamba. Minta dekat tuan dia tak bagi. Bila tuan dia tak bagi, buat zina. Bila buat zina dengan dia, hukum Allah, hukum hudud wajib dijatuhkan. Tetapi untuk perempuan hamba, kata Allah, fanisfu ma 'ala muhsanat. Orang merdeka ni, hamba ni, dia akan kena setengah. Dia tak kena semua. Contoh dia, bila melakukan zina dengan hamba milik tuan dia, dapat orang tangkap, didatangkan saksi, lepas tu nak dijatuhkan hukum hudud. Dia pun ni akan kena denda ataupun kena hukum. Kalaulah kata 100 kali sebatan, hamba akan kena 50 saja. Nisfu ma'ala muhsanat. Sebahagian saja dia kena daripada perempuan yang merdeka. Kalau perempuan merdeka, dia akan kena 100 kali sebatan. Tapi kalau hamba, dia akan kena setengah. Setengah je, dia akan kena 50. Tuan dia yang akan pukul dia sendiri. Sebab apa tuan dia tak mau bagi? Akan nak bagilah dekat dia hamba lah. Dia kata zalika liman khasyal 'anata minkum. Yang demikian itu dia kata adalah buat orang-orang yang takut berzina di antara kamu, yang takut melakukan zina. Macam saya pernah cerita dah kepada puan-puan cerita tentang seorang wali Allah yang diajak melakukan zina. Dia masuk dalam rumah perempuan tu ajak dia buat zina, tutup pintu-pintu, tikat-tikat semua tutup. Ajak dia buat zina. Kemudian dia kata kepada perempuan tu, tak apalah, dia kata sebab tak ada pilihan lain. Jadi sebelum melakukan zina ni, dia kata izinkan aku nak pergi qada hajat. Dia nak pergi ke bilik ayah. Harapan dia satu je, dia masuk bilik ayah tu. Dia nak cari kok ada tikat-tikat kecil, dia nak bolos, dia nak lari keluar. Bila dia masuk ke dalam bilik ayah tu, bilik ayah tu tekung, tak ada langsung ruang udara untuk dia keluar. Jadi satu cara je, iaitu dengan dia ambil najis, dia lumuk pada badan dia, satu badan. Dia lumuk najis. Jadi bila dia keluar, perempuan tu dah bersiap cantik dengan keharuman. Tengok lelaki ni yang diajak melakukan zina busuk. Tai ni kalau secalik pun busuk no. Tambahlah kalau halumah satu badan. Dia dah bau busuk tank tu. Dia hambat keluar. Pasal apa hambat macam ni? Tadi elok saja. Pasal apa hang masuk berlumur tu? Dia kata aku rela berlumur dengan najis daripada berlumur dengan dosa. Kerana dia kata dosa yang bakal kita lakukan ini lebih busuk daripada najis yang terlumur pada hati. Perempuan tu jatuh, insaf. Jadi insaf. Lepaskan dia. Boleh tak lepas ni ajak aku cara bertaubat. Lepas tu, bila mana dia keluar, perempuan tu pergi dekat dia. Berguru dengan dia, ajak dia cara macam mana. Perempuan tu perempuan kaya tak? Akhirnya perempuan tu meminang dia. Dia boleh berkahwin dengan halalnya dengan perempuan tu. Benda ni kalau kita nak buat baik, memang susah. Nak buat jahat tu senang. Tetapi daripada kesusahan melakukan kebaikan, ada nikmat yang besar menanti di depan. Cuma bersabar sedikit saja. Bagi Allah pesan, bersabar sedikit dengan ujianku kerana selawat rahmatku sedang menanti di hadapan. Bagi Allah, ujian yang dia bagi kat kita tu sikit. Bagi kita yang kerja ni, kita kata besar. Aku tak mampu ya Allah. Allah Ta'ala kata hang mampu, maka aku bagi. Sebab selawat rahmat aku sedang menanti di sana. Kalau bukan di akhirat, di dunia lagi dia akan bagi. Jadi dalam keadaan yang Allah Ta'ala cerita di sini, untuk kamu melakukan kebaikan benda yang halal ni susah. Betul lah orang kalau nak buat kenduri ni payah lah.
Kata orang main Minang, anak kita main Minang ini dia abang minggu depan nak kahwin dah. Apa kata si wali? Oh tak boleh dah, kami nak memanggil. Sebelum manggil orang kena cetak dulu kad jemputan. Ni hak yang kenduri sebelum PKP lah. Lah ni yang kenduri senang lah. Siapa orang kenduri buat kenduri mesti lagi. Panggil orang tak payah ramai-ramai. Abang kami buat sikit je PKP. Selamat je hang. Bukan kerana tu nak orang yang nak buat kenduri ni, dia bukan nak berjimat. Sebaliknya dia berbesar hati nak bagi orang makan. Dia berbesar hati nak memberitahu kepada orang ramai bahawasanya anak dia dah dimiliki. Saya pesan juga kat anak saya, apa kalau nak kahwin-kahwinlah musim-musim lah ni. Sip bajet, mak ni tak nak suruh orang nikah je. Saja no. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau kamu mampu, tak mampu ambil hamba, cari hamba yang tak ada tuan dia. Kalau ada tuan dia, minta izin tuan dia. Kalau tuan dia tak bagi, jangan dua rampah, berlari, jangan buat zina, jangan cari perempuan pelacur, kerana ianya haram bagi berdosa besar. Ni bagi siapa? Liman khasyal anata minkum. Orang yang takut kepada Allah, dia akan ikutlah peraturan Allah ni. Dia akan ikut. Orang bila dah tengok dah besar, orang tanya, bila nak kahwin? Tak sampai jodoh lagi. Hang bila lagi? Tak tahulah bila orang kerja pun tak berapa stabil lagi. Hang bila lagi? Nu ada ramai perempuan di luar tu, semua mau. Awak hang tak pergi nikah. Kadang-kadang dia ada kemampuan dari segi ringgit, tapi dia tak mampu dari segi batinnya. Dia tak boleh kahwin juga. Timbang dia menzalimi perempuan tu. Jadi ada lah pasal-pasal dia. Kita hak mulut celupa ni, cuba jangan tanya. No? Hari tu dah kahwin. Dosa. Kadang-kadang jumpa dengan kawan-kawan lama kita, jangan serbu-serbu bilanya, anak berapa dah? Aku kahwin pun tak lagi. Jangan tanya lah. Biar sampai dia cerita dekat kita. Tak kahwin lagi ke? Aku cucu 5 dah. Ceritalah dekat hang. Top 10 ikut masa sekolah dulu paling sega. Berebut-rebut orang punya beratok dia nak kahwin dengan dia. Ayah kita yang tak berapa sega ni, orang main Minang, tengok-tengok muka tak balik. Orang main Minang, tak balik. Saya ada seorang sahabat, Allah Ta'ala uji dia Ni sahabat sama pondok dengan saya dulu Allah Ta'ala uji dia dengan kecacatan. Dia cacat, kaki dia pendek sebelah. Muka tak cantik, kulit dia gelap sangat. Bercakap pun tak berapa nak fasih. Dia duduk sebelah pondok saya. Dia bila dia nak balik kampung tu, dia tanya, "Rahsia, aku nak balik. Hang nak pesan apa-apa tak?" Dia rumah dia ada banyak pokok pelam. Pelam telur ni ada kecil. Dulu kira pelam telur makan dengan pulung-pulung tau. Lari tak layan tu. Dulu pulung tu sedar tau. Tu abang dia, hang bermain dekat aku yang tak berpulung lagi. Aku suka makan hak dalam dia tu. Biji pun boleh telur makan. Pucuk belang hak merah tu pun boleh makan. Punya pulung kawan tu. Dia nanti buat main lah. Dia nanti buat main lah. Saya tu Allah Ta'ala takdir tunang tu awal. Saya umur 15 tahun tunang lah. Bukan gatai. Bukan kerana gatai tapi dipinang. Seawal umur 15 tahun. Kira duk budak lagi, duk makan pelang putih lagi tu. Lepas tu, bila dia buat main, dia kata, "Hang cuba minta kat tunang, hang suka makan pelang muda." Tak lah, tak lagi mak aku tangkap bagi menikah umur 15 lagi susah. Memang bertunang lama lah, tapi jumpa pun tak boleh, apa pun tak boleh dah. Lepas tu, satu hari dia, tu tahun akhir dah. Saya dengan dia dah, tahun akhir dah. Lepas tu dia kata kat saya, "Lepas-lepas ni kahwin tu kan, nampak macam mana lah. Takdir Allah Ta'ala dah mengaturkan jodoh aku macam ni. Apa pun tak payah." Dia kata, "Ada juga orang nak kahwin. Aku tak ada siapa tau." Dia umur tinggi pada saya lah. Lepas tu saya jumpa dengan dia baru-baru ni. Sian saya jumpa dengan dia. Dia pesan kat saya air Zam-Zam sebab dia sakit. Saya pergi ke rumah dia. Dah lama saya tak jumpa dia. Pergi ke rumah dia, rupanya dia ada penyakit, dia sakit beri kat dia air Zam-Zam. Tengoklah keadaan rumah dia yang serba kekurangan. Lepas tu kan dia kata,
Tolong doakan jodoh untuk aku. Lepas tu saya panggil dia, bukanlah kahwin dah. Kau dengar cerita kata dah kahwin. Lepas tu dia kata, betul dia berkahwin untuk tempoh 1 malam. 1 malam saja dia kahwin. Lelaki tu tengok dia, tapi lelaki tu sempat berjimat dengan dia sekali. No? Oleh kerana kecacatan dia, tinggal terus. Takdir Allah Ta'ala, sekali berjimat membuahkan hasil anak. Kan kerja Allah. No? Kerja Allah membuahkan hasil anak. Rupa-rupanya, walaupun nampak dari segi sekali pandang macam zalim perbuatan lelaki-lelaki tu, tapi sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi rahmat. Anak tu datang kepada dia. Memang dia bila susah payah dengan ujian Allah tu. Nah, bila lelaki tu tinggal sepucuk surat, kata cerca nista diri dia. Nah, jangan terilah nak bersuamikan aku begini dengan rupa parah kamu. Tapi takdir Allah ada anak. Dan anak tu hari ni lagi jadi cikgu. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak bagi satu kebaikan kepada diri dia, untuk bela dia. Bila mana keadaan tu dia kata, aku tak mahu menyusahkan anak dan menantu. Dia pun bukan senang mana sangat. Dia kata, nah, biarlah aku duduk di pondok buruk ni dengan rupa parah aku, dengan keadaan fizikal yang cacat celah. Walaupun dia hanya dinikahi 1 malam saja. Masya Allah. No? Sebenarnya lelaki tu tak baik pun untuk dia. Sebab tu Allah Ta'ala ambil. Allah Ta'ala bagi singgah sebab nak menghasilkan zuriat yang halal. Dia tak buat zina dengan siapa-siapa. Dia dinikahi, dia dibayar mas kahwin, diraikan seperti pengantin biasa. Walaupun rupa parah dia tak berapa nak cukup sifat. Dan akhirnya anak tu Allah Ta'ala bagi cukup sempurna akal fikiran, belajar pun pandai, no? Nak bela dia balik. Hebat tak? Tu yang kita liman khasyal anata minkum. Kalaulah kamu takut dengan hukum Allah, nescaya kamu akan ikut ya, kita ikut. Sebagai hamba Allah ni, ikutlah segala apa yang Allah Ta'ala garis pandukan pada kita. Yang ni yang Allah Ta'ala pilih untuk aku. Yang ni Allah Ta'ala pilih tu. Kita dah rancang nak buat lain ni, jadi lagu lain. Ini Allah Ta'ala letak dah. Jangan marah. Tapi sudah susahnya manusia ni, dia cepat melangkah. Dia cepat marah, dia tak fikir. Ni habuan. Orang tua dulu suka kata habuan apa kata sebelum dapat masa main Minang naik kereta besar, masa kahwin lagi besar. Tengok apa pun cara. Pinjam semua. Tengok, ingatkan cuti nikah. Sebulan cuti kahwin. Rupanya bulan depan tak kerja lagi. Rupanya tak kerja. Yang itu punya kerja sampai ke tamat tak mahu. Habuan. Habuan. Kita tak tahu peraturan hidup kita, nasib kita, qada dan qadar kita ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai apa Allah beriman, percaya. Tapi ingat, jangan serah diri bulat-bulat. Jangan serah diri bulat-bulat. Tanya dia dulu, macam surah yang lalu kita baca. Ni nak tanya ni, mas kahwin hutang ke tunai? Hutang tidak. Tunai baru boleh masuk. Wa antasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Tapi bahawa kamu sabar itu adalah terlebih baik buat kamu. Bersabarlah di atas segala ujian yang Allah Ta'ala bagi. Itu yang terlebih baik. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Ini cerita dia hak yang dulu. Kita ada sejarah terdahulu. Sejarah kita dulu ni tuan-tuan saudara. Cerita pun kadang-kadang tercerita juga sikit saja nak abang. Jangan jadi aku dulu-dulu kan. Kami dulu pakai kasut ni saja cari hak yang boleh bunyi ketuk-ketak baru lalu orang tengok. Sembok punya esen. Lah dia orang panggil perfume. Dulu panggil minyak esen. Sembok minyak esen tu daripada hujung kriuk
sampai ke kaki. Sekali lalu kalau orang tak tegur, bukan dia lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau nak tengok itulah zaniyah, perempuan yang mengajak orang melakukan zina. Mungkin satu ketika dahulu kita pernah jadi macam tu. Buh kasut merah menyala berkilat, pantulan cahaya matahari, orang tengok dah kejut, nampak kasut dulu, meletup tu serta lah. Kelepuk jejak jalan tar. Dia jalan tar, dia tak kira dia nak jejak selur lagi. Tak masuk terkenal dekat mana lah. Mungkin kita ada sejarah dahulu. Orang tengok berkenan, dia mengajak orang laki-laki untuk melakukan zina. Betul Rasulullah panggil zaniah tu ya dah. Orang tengok berkenan, orang ikut dia bawa dalam orang hambat. Kena orang yang niat tak baik, terjadilah sesuatu perkara yang tidak diingini. Ataupun dia memang nak tarik perhatian tu, goda-goda dapat dia. Hasil daripada perbuatan haram tu semua perlakuan haram. Kelakuan haram. Berpakaian yang tak cukup, sifatnya auratnya terbuka, menampakkan bahagian-bahagian tempat yang tak boleh dilihat, bahkan oleh perempuan sekalipun. Tapi bila orang tengok, menarik orang untuk melakukan maksiat. Berlakulah di antara maksiat-maksiat itu. Bila mai sampai kemudian hari, katalah zaman kita ni, ada perasaan untuk bertaubat pada Allah. Kenang pun tak boleh, fikir pun tak boleh. Boleh tak aku nak bertaubat? Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Hak yang dulu dosa kenang lagi dah. Mungkin satu ketika dulu kita pernah berkebaya jarang. Yang nampak baju dalam macam mana? Kebaya tu punya jarang lah. Tak ada rasa bersalah. Bangga lagi ada. Kan ada satu ketika dulu kebaya tu ada bunga je. Macam kelambu tu. Tumpuk-tumpuk bunga tu yang tutup. Lepas dipakai lah. Saya ingat dulu punya orang lah. Kan dulu kita kecil-kecil kalau pergi kenduri, dulu perempuan kalau nak melarang mesti kenduri lah. Kan? Rambut set. Tak ada rambut pun boleh rambut palsu. Sanggup yang best junjung. Kain kipas. Kat dia hitam. Kain kipas ni, yang di depan tu. Susun sendiri tu. Bukan kata je kipas dah tu. Susun sendiri tu. Kira daripada bersiap nak pergi kenduri tu kira jenuh. Jenuh tunggu tu rambut nak sanggul. Kan? Sanggul ni. Sepik tu sampai berlambak-lambak tu keliling tu. Saya cukup suka tengok orang dulu siap. Nak tengok sekali lagi. Pakai baju kebaya. Bagi sama bawah ni. Lepas tu dia nak susun pula butang dia tu. Tak ada barang mas, pergi pinjam pula. Masya Allah. Masa tu sanggup pinjam. Pergi pinjam sat gelang dia. Habis pinjam sat gelang. Kau ni rantai, kau ni punya nak pergi riak. Allah, ya Allah. Seandainya pernah kita berada pada zaman tu, adakah terlambat untuk bertaubat? Tidak. Allah Maha Pengampun. Allahu Ghafur. Allah Maha Pengampun. Ya Allah, ampunlah dosaku. Aku pernah duduk dalam keadaan tu. Rambut tak ada, aku pergi bubuh rambut bagi banyak. Dulu dia tak gaduh nak bubuh warna teruk-teruk kan. Dia pasal apa? Dia tak ada duit. Kedai-kedai salon pun kan banyak sampai gula ni. Dulu orang taruh rambut bagi panjang-panjang, nak berdandan. Itulah cara orang dulu. Bubuh minyak, pakai minyak nyok je. Minyak tanah tu. Main 3 hari tak basuh perat. Cipu pun tak banyak kan. Saya pernah duduk pada zaman tu, tapi saya tak pernah buat kelakuan tu. Sebab saya budak. Saya cuma suka tengok. Rumah saya kan tepi jalan tu. Tentulah rumah saya. Dia nanti tunggu bah, saya nanti pergi sama. Pergi tunggu tengok. Konok tengok lah. Adalah selendang-selendang jarang, bukan buatan kepala pun beli. Beli atas bau saja. Sehari orang balik, tunggu pula. Kok orang nak bagi telur kenduri tu. Tak kira lah punya training lah. Katalah hak yang ni, antara semua ni siapa paling segak. Saya ingat yang paling segak tu dia balik. Balik saya ikut bayi kat hang telur. Itu seronok lah. Seorang pula. Dulu kenduri berbayar tu. Panggil orang tak ramai. Wallahualam. Tapi Allah Maha Pengampun tak?
Allahu Ghafurur Rahim. Ketahuilah kita, bersangka baiklah kita, Allah Ta'ala itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Dia sayang sangat kat kita. Nah, hak yang lepas tu biarlah lepas. Hak yang hari ni kita hadapilah dengan penuh ketakwaan, dengan penuh keinsafan. Ayat 26, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Allah menghendaki menerangkan kepada kamu dan juga hendak menunjukkan kepada kamu cara orang-orang dahulu daripada kamu dan hendak memberi ampun atas kamu kerana Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala itu tahu benda yang halal bagi kamu. Allah itu maha tahu benda yang haram bagi kamu. Dan apabila kita sebagai manusia kadang-kadang tersasar di atas jalan kebenaran, kadang-kadang terbuat dalam berjaga tak membuat. Aku dah bertobat dah. Tengok mai kawan dia ajak terbuat. Okey. Satu ketika dulu, na'udzubillah min dzalik, mungkin kita pernah di antara orang yang mengamalkan ilmu bomoh. Nah, silap sikit cari tok bomoh. Silap sikit pergi cari tok bomoh. Atau bahasa dulu orang suka panggil melempak. Apa yang lempak wallahu alam. Nah, tu saya kata, saya zaman tu saya kecil-kecil, saya suka ikut orang Nabi berubat. Tak mana tak yang saya paling suka, yang tu dia nak masuk. Dia kan menurut, dia wajib perasaan kemian. Saya suka ikut. Yang Nabi mana? Tu nak pergi rumah kata, kalau rumah tu kami budak-budak tahu. Nah, kena time tu yang kali kedua ketiga adalah ayam dengan pulut kuning tu. Sak lagi kita dapat saus piring. Lepas tu orang tak berbira, kepai-kepai bodando keladi, bodando pisang dah. Kira ikutlah kami budak-budak ikut nak pergi tengok ayam tak kira orang pasar. Itu nanti pensan. Pensan sat, sementara tok dia nak masuk. Masuk tok dia tu dia tepuk lantai. Dulu kan lantai papan. Kelopong punya. Syok. Kita kan dulu tak ada TV, no? Kan ada game tu budak-budak ni. Kira duk tengok hal tu. Yang tu satu hiburan lah. Kasut pun tak ada, kira kerabat lah. Tak rumah orang punya nak tengok. Muka berlemur. Lepas tu satu lagi, kawan tu pun tepuk mai. Dia nanti kalau hak yang jantan dia panggil Ali. Alah, ayam perempuan dia panggil Siti. Apa aja Siti. Alah, kita syok dekat Siti nak kata apa. Tak lagi turun tangga tu. Dalam pulut kuning dan tangan pergi cerita ke orang. Punya jahat lah budak-budak dulu lah. Kita nak kerja apa. Nah, dia ada yang tu je. Oh, Siti tu lagu ni, Siti ni lagu ni, Siti tu. Okey, seandainya kita pernah menjadi seorang yang pensyirik, itu syirik kan? Ha? Kita pernah menjadi seorang pensyirik. Maka ketika ini kita dah bertobatlah pada Allah. Mai seorang kawan, dia ditimpa musibah. Hantarlah tentang mana ada ni. Kita kata, aku dulu ada lah tempat ni. Aku tak tahu lah orang tu hidup ke dah. Dia tu memang bagus lah kalau buat. Janganlah berkongsi kesyirikan tu. Tapi aku lagi bertobat dah, aku tak buat dah. Aku bertobat dah, aku tak pilih ternyata untuk bomoh. Tapi kadang-kadang Nabi aku pergi teman. Apa tu? Ha? Tu kenapa benda ni syirik ni? Syirik ni dosa nombor 1 paling besar. Aku tak buat dah. Tapi aku kesiankan dia, aku pergi teman. Hak jom aku pergi teman, tu laknat. Ha? Jangan tidak. Memang tak boleh dah. Sebab dia berdosa besar. Tapi dah bertaubat, Allah Ta'ala itu maha menerima taubat. Ha? Tetapi atas perbuatan yang kamu nak ulang-ulang buat, kecuali lah kalau kawan tu dia kata kalau hang tapi aku bunuh hang. Demi menyelamatkan nyawa, pilih tujuh rumah. Itu tak apa. Ha? Tidak apa dia berdoa. Aku doa banyak sangat dah, tapi tak dapat lagi. Kan lambat. Ha? Benda baik ni lambat. Hampir buat ayat. Bila buat ayat, aku dah pergi jumpa ustaz tu, suruh ustaz tu sembahyang hajat pun tak jadi juga. Aku pergi jumpa ni, pergi sampai ke pusat tapi suruh mereka sembahyang hajat tak jadi juga. Aku suruh mereka mengaji Quran 30 juz dah habis tak jadi juga. Ni aku nak pergi jumpa bomoh. Sedap ni. Ujian Allah pada iman kita. Ha? Ni kata Allah Ta'ala kata, aku tahu di atas ujian ni kadang-kadang kamu tak sanggup menyebabkan kamu memilih jalan yang tak baik.
Tapi ingat, Allah Ta'ala itu maha menerima taubat. Walaupun kadang-kadang hati ni, aku geram sungguh-sungguh rasa-rasa macam nak pergi sembelih pun. Perkataan itu terlapas dengan sebab daripada catuan syaitan yang duduk dalam hati. Aku ni kalau kadang-kadang ingat-ingatkan, aku bunuh buang hang ni. Itu catuan syaitan yang duduk sama-sama dalam hati menyebabkan kita melafazkan satu perkataan yang tak baik. Bila mai balik, astagfirullahalazim, awaklah cakap macam tu. Awaklah kata macam tu, astagfirullahalazim. Kata Allah, aku tahu kadang-kadang kamu manusia tak mampu, rasa berat dengan ujian aku, menyebabkan kamu bertindak di luar batasan. Tahu benda keberdosa kadang-kadang terbuat dengan sebab tak tahan, marah sangat-sangat, kita melakukan perbuatan itu. Jadi kata Allah, kembali balik. Ya tub ni maksudnya tabah wa yatubu. Mai balik dekat aku. Kembali balik pada Allah. Dengan cara kita beristighfar. Alhamdulillah, Allah Ta'ala ingatkan aku, tunjukkan aku lagi jalan yang lurus. Saya kita akan menemui satu jalan yang besar di depan sana. Disempitkan jalan kemaksiatan. Dan ayat yang ke-27, wallahu yuridu an yatuba alaikum. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan. Okey, baik. Untuk minggu hadapan, minggu depan saja kita akan tukarkan waktu pengajian kita daripada hari Rabu ke hari Khamis. Minggu depan saja. Boleh ke? Boleh ke? Alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih sangat-sangat. Minggu depan kita akan tukarkan majlis kita kepada hari Khamis.